Ya, bagi para politik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sehinggalah sampai saat di kalangan manusia ni dimatikan oleh malaikat Allah. Bila mati saja anak Adam ni, mula letak saja jasad dia dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan mulut masing-masing mula sebut, qala rabbi irji'un, Tuhanku berilah peluang balik untuk aku hidup balik di atas dunia. Kalaulah aku boleh hidup balik di atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, aku nak buat balik amalan soleh aku tinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah gini malaikat pada orang dah mati ni, kalla, mu jangan harap sekali-kali mu akan hidup balik atas dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulutmu saja dok akan ulang kata nak hidup balik atas dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun, sedangkan saat ni mulai daripada masa ni mu akan melalui saat barzakh sampailah mu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada Ustaz Pengurusi Majlis yang dihormati Tok Imam dan ahli atas kuasa masjid, para alim ulama, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa ucapan kita alhamdulillah di atas nikmat Allah panjangkan umur kita ni. Di saat mana kita tak penuh dalam mikir dalam pada kita Allah mati seraman ni manusia. Semenjak tahun daripada 2019, negara kita dan seluruh dunia ni dilanda dengan penyakit yang disebut dengan COVID-19. Seluruh dunia hak mati lebih kurang dekat dengan 7 juta manusia mati. Hari ni di Amerika saja cukup dah 1 juta hak mati. Manakala di negara kita ni hak mati saja dekat dengan 35,000 hak mati. Enggak, kalau 35,000 ni di Kok Lanah ni pakai senyap adalah bandar Kok Lanah ni. Kalau 35,000 tu mati belaka di kalangan kita. Syukurnya pada Allah, dalam jumlah hak mati tersebut nama kita ni tak tulis lagi depan Allah. Nama kita tak masuk lagi dari senarai hak mati. Kalaulah nama kita ni di antara orang mati, rasa malam ni di antara malam-malam kita duk tiup dalam kubur. Tapi oleh kerana kita tak mati lagi, kitanya Allah beri lagi peluang untuk kita ni hidup lagi.
bila Allah beri peluang pada kita untuk hidup lagi ni, kita jangan ingat kita ni tak mati-mati dah. Bila Allah beri lagi peluang pada kita, kita kena ingat dalam hidup kita ni, walaupun kita tak mati kerana kena COVID, tapi depan kita ni kita akan mati juga. Sudahnya dalam hidup kita. Kerana lagu mana pun kita hidup, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang nyawa ni semua akan merasai kematian. Allah ajar gitu dalam hidup kita. Selama mana dah, sehebat mana dah manusia sebelum daripada ni, semua jumpa dengan kematian. Tak ada lagi orang boleh tukar langit ni lebih pada 150 tahun hidup dia. Allah jadikan masa kita ni pun akan sampai juga. Tapi kita tak boleh nak mikir kau mati itu saja, tidak. Islam dia tak ajar kita ni jadi takut kau mati, supaya orang kafir takut. Kalau kita dengar orang kafir, hidup dia ni cukup takut kalau bab mati. Sebut mati saja dia mau takut benar. Tapi kita orang mukmin, dia tidak diajar supaya jadi rasa takut terhadap mati ni. Tapi kita diajar supaya kita takut lagu mana nak hidup lepas pada mati. Hak ni kena duk mikir semua dalam kepala kita. Dalam kepala kita kena mikir dalam kepala kita ni, lagu mana kita nak hidup malam pertama kita dalam kubur. Ada tak kita duk mikir sorang-sorang? Ketika kita masuk dalam kubur ni, hari pertama orang letak kita dalam kubur, ketika orang tinggal dah kubur kita, tiba-tiba tu bi ular besar ke hujung kaki kita. Ular tu warna hitam besar. Ada tak kita mikir lagu mana aku nak suruh ular ni mampu jangan beri kaca tubuh badan kita. Ada tak kita mikir waktu mana kita hidup lelah ni, lagu mana kita nak buat ketika malaikat duk teking kita, duk tanya soalan, kita duk tergagak-gagak tak boleh nak jawab. Ada tak kita mikir lagu mana kita nak suruh lacak molek kita jawab depan malaikat nanti. Dalam kubur metal lagi. Ada tak dalam mikir kita ni, kalau dalam hidup kita ni duk mikir sorang-sorang, sebulan dah kubur kita ni orang tak mari. Tak ada dah orang mari. Anak-anak kita pun pakat balik belakang dah. Rumah masing-masing. Kubur kita ni tumbuh gopuk dah. Atas kubur kita ni, kitanya tak selesai lagi jawab dengan malaikat dalam kubur. Lagu mana kita nak buat ketika tu? Nak suruh kubur kita ni berti-bertilah malaikat tanya soalan pada kita ni. Ada tak kita mikir, duk sorang-sorang mikir, sorang-sorang. Lama dah, acul lebur dah tulang-tulang kita. Dah setahun lebih dah kita mati. Tiba-tiba saat tersebut kita ni masih lagi tak selesai lagi sesi soal jawab dengan Allah dalam kubur ni sendiri. Lagu mana kita nak buat biar roh kita ni melonjak naik ke atas, boleh duduk sekali dengan para alim ulama, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin. Ada tak kita mikirlah dalam diri kita ni, lagu mana masa kita bangun daripada kubur esok, tika mana gelak peka alam ni, tiba-tiba nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita dalam ramai-ramai manusia tu, Nabi Muhammad panggil kita, mari nak olah air untuk kita minum di telaga Kausar Rasulullah. Lagu mana kita nak buat tika mana duk melayan surat amalan manusia? Tangan kiri kita ni duk tergedik-gedik, terakak. Kita nak buat biar jangan tangan kiri terakak, biar tangan kanan terakak. Tangan kanan kita ni biar terakak, biar kitanya boleh pegang surat amalan tegak, jalan berlari, boleh terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita mikir gitu? Kau tiap-tiap hari kita duk celak mata pagi, bangun tidur kan? Kita mikir lalu nak makan nasi lemak ke nasi belarut pagi ni. Kau kita duk mikir hari-hari kita ni duk mikir
Nak pergi mana lagi rumah terbuka hari ni? Kalau kita duk tanya dalam hidup kita ni, siapa lagi hak kita nak buat khianat dia? Siapa lagi, mana lagi nak pergi pakaian lagu mana lagi dalam hidup kita ni? Parah ni sikit, hamba ngeling cerita di awal-awal gini ni. Nak suruh kita acu gak dalam hidup kita ni mikir jauh. Jangan kita duk mikir serupa dengan orang kafir mikir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mari ajar pada diri kita, dia kata, orang yang cerdik ni mu jangan kira dengan cara mu mikir, jangan. Mu jangan ingat orang cerdik ni bila PhD dia banyak. Mu jangan ingat orang cerdik ni bila rumah dia tu jadi besar. Mu jangan fikir bila orang tu jadi cerdik bila harta benda dia banyak. Dok, orang ni tak cerdik lagi. Ni orang bodoh lagi dia panggil. Orang cerdik ni lagu mana? Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni orang yang dia mikir lagu mana dia nak hidup lepas pada dia mati esok. Ni orang cerdik dalam hidup. Kita ni jangan jadi serupa dengan orang-orang yang tak mikir jauh. Orang yang tak mikir jauh, dia mikir ke dunia je dalam hidup dia. Dia tak mikir lagu mana dia nak pergi ke akhirat. Gak kita ni orang Islam ni, Allah pada kita ni biar mikir jauh dalam hidup. Jangan mikir sekat dunia je, jangan. Jangan mikir sekat batasan kita hidup di atas panjang kita nak hidup je. Acu mikir lagu mana kita nak duduk dalam kubur esok. Acu kita mikir lagu mana kita nak pergi ke siapa ke akhirat esok. Biar kita ni siapa kemuncak dari hidup kita ni, biar kita boleh duduk sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh cium tangan Rasulullah, boleh kucuk dahi Rasulullah, boleh letak kepala kita ni atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita boleh tengok wajah Allah dalam syurga esok. Tak ada kau dalam kita mikir gitu. Dalam hidup kita, aku nak biasa apa gini dalam hidup aku. Jemaah sekalian, apa yang hamba sebut gini ni? Jemaah akan tanya, guana ustaz awal-awal lagi cerita gini tu. Hamba nak sebut dasar pada ayat Quran hamba baca mata tadi. Allah cerita pada kita ni, depan kita ni ada sebuah penyakit lebih bahaya daripada penyakit hak kita kena ni. Depan kita ni, kalau kita tak jaga molek, dalam kubur kita akan berjumpa sebuah penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit yang kita kena pada ni. Penyakit apa? Penyakit nyesal tak sudah. Nyesal tak habis dia panggil. Penyakit ni ramai kena. Kalau kita boleh kecek dengan orang dalam kubur, hari pertama lagi dia duk sebut dah, nyesal weh, nyesal. Nyesal tu siapa perikat dia disebut kaum malaikat. Dia royak kaum malaikat. Qala rabbirji'un. Malaikat, mun tolong royak aku Tuhan, aku nak hidup balik atas dunia. Apa yang nak hidup balik? Lah ni kita dah hidup kan lah ni. Lah ni molek-molek kita duk hidup ni. Bapa yang lah ni kita tak mari nyesal. Bapa hamba nak sebut kepada orang kok lanah ni, orang kok lanah ni, jangan ada seorang pun lepas pada ni mati mentah lagi masuk dalam kubur, jangan ada seorang pun di kalangan kita ni duk ulas sebut ni, qala rabbirji'un. Malaikat, aku nak hidup mula, aku nak hidup mula. Duk royak kau malaikat nak hidup, nak hidup. Apa yang nak hidup balik? Dia sebut, kalau aku boleh hidup mula, aku boleh nak hidup mula, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup mula, aku nak buat balik amalan soleh. Aku tinggal waktu mana aku hidup. Malaikat jawab lalu, kalla, mu jangan harap mu boleh hidup balik. Mu jangan harap mu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulutmu je duk ulah kata-kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan la ni mu sedang melalui saat barzakh, sapalah mu akan dibangkitkan balik pada hari kebangkitan esok. Rahmin sikit, kita jangan rasa sedap belah mana, jangan. Allah kau jalan depan ni, jangan kita rasa, aku ni tak apa dah.
Sebab ayah aku tu imam. Kita boleh sebut aku tak apa dah. Sebab keturunan aku jauh belakang. Tak boleh kita nak sebut gitu. Kerana depan kita ni ada 3 lagi alam yang kita kena lalui. Ada 3 lagi alam. Lelah ni kita baru salah baru kita duduk ni. Baru kita lepas salah baru. Alam ni alam kedua baru. Alam pertama kita pernah hidup dari perut mak kita dahulu. Ni alam pertama dia panggil. Alam kandungan ibu. Ambo yakin tak ada orang kita ni sebut, Ustaz, ambo tak tubik kat perut mak ambo Ustaz. Tu tubik mana? Tubik daripada buah labu Ustaz. Tak ada orang dia jawab gitu. Ambo tak tubik daripada perut mak ambo tubik daripada buluh betung Ustaz. Ni cerita dongeng dipanggil. Tapi semua kita pernah hidup di alam pertama dahulu. Lah ni kita hidup di alam kedua baru. Alam kedua ni dipanggil alam fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup ni akan hancur. Ambo akan hancur, semua yang hidup ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam fana ni, ada lagi alam sekejap lagi. Alam apa? Alam barzah. Alam barzah, kita akan jumpa alam barzah. Hidup kau tak hidup di alam barzah? Hidup. Start daripada mana kita hidup? Waktu mana cabut ya roh kita daripada mata kita ni. Start daripada tubik roh kita daripada mata kita tu. Gak nampak lalu. Siapa mari nak mandi mayat kita? Kita boleh rasa butai baju kita ni, orang buka ni, kita sebut ada orang buka butai baju kita ni. Pelahap-pelahap dah. Sakit mati tak habis lagi. Kita boleh nampak belakang. Berapa orang mayat jenazah kita? Kita boleh dengar orang kecek bak kita. Boleh dengar sebutir-sebutir. Orang duk mari, duk kecek, duk luar rumah tu pun kita dengar. Nak sebutnya, dengar belakang. Kita tahu belakang. Rapat kau kubur. Siapa kubur tu, rapat kubur tu, orang letak je jenazah kita tu, letak jenazah kita tu, kita nampak dah cacai 2 orang melekat di hujung kaki kita. Mata aja suruh hidup atas dunia. Mata aja. Orang akak aja jenazah kita tu. Bila-bila nak turun jenazah kita tu, serah lalu, ping lalu. Serah lalu, ping. Dipanggil ad-darat, himpitan kubur. Tak ada seorang pun boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku, ia boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah. Orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak lepas. Sa'ad bin Mu'az tu depan Rasulullah. Turun jenazah tu, ping sekali tu. Rasulullah kata, aku tengok jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu jadi halus macam selai rambut, kata Rasulullah. Kena sekali. Ada muka ke kiblat ya. Ada muka ke kiblat tu. Orang letak jenazah kita ada muka ke kiblat, bang tanah depan muka kita. Dengar ni suara bawah telinga ni. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi mu boleh tengok lagu mana aku nak buat kamu. Hidup mula dah dalam kubur. Hidup mula dah. Sekejap aja kita mati. Mati ni masa roh kita tubik daripada mata ni, tubik ngadap depan Allah, turun mula. Nampak dah suasana hidup di alam barzah. Hidup mula dah. Hidup kata hidup di alam barzah, hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Allah sebut, mu jangan skor orang mati di jalan Allah tu mati. Tak. Bal ahya. Dia bahkan dia hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah, Allah wi rezeki pada diri dia. Hidup di alam barzah. Habis dah kau hidup, dok lagi. Kena hidup lagi. Alam kepak. Alam kepak dipanggil alam mahsyar. Alam yang kita bangun mula. Bangun-bangun di pada mahsyar, masing-masing duk sibuk tanya, man ba'atsana min marqadina. Siapa bangkit kita ni? Molek-molek kita tidur malam, tiba-tiba bangun balik kita ni. Dengar suara, man ba'atsana min marqadina. Pakak duk tanya, man ba'atsana min marqadina. Siapa hok bangkit kita? Molek-molek kita duduk dalam kubur, tiba-tiba kita bangun balik. Dengar suara, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman.
Tu nabi-nabi dan juga rasul-rasul hak mengajar dahulu. Ni nak sebut demikian. Ni dari surah Yasin ni. Kau tak jumpa ayat ni. Sah tak baca Yasin ni panggil. Nak sebut je lagu mana Allah cerita bangun kita daripada mahsyar. Tak habis dah kau. Tak lagi. Malaikat mula kepung. Malaikat turun kepung. Manusia dengan jin ni kena kepung belakang. Tak usah cerita lah jin lah ni tak nampak, kita tak nampak. Tapi bila sampai di akhirat, malaikat kepung. Jin dengan manusia. Malaikat cabar lalu. Allah suruh malaikat cabar. Manusia dengan jin. Ya ma'syaral jin wal ins. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Puak-puak jin dengan manusia. Siapa yang rasa nak lari lah ni, cuba dia lari sekali. Lari. Atas dunia dahulu, ketika orang ajak, jom mari kita pergi dengan ngajar malam ni. Kita boleh jawab. Malam ni ada pasal malam lah. Malam ni tak ada lah. Malam ni sibuk lah. Ada orang nak mari lah. Boleh jawab. Ni dunia kan? Dunia ni banyak cabai, banyak hala. Orang baik tu, terik orang-orang semerih. Duk panggil hayya ala salah, hayya al falah. Kita buat tak erti atas dunia. Nak sebut atas dunia. Lah ni cuba mulari sekali aku nak tengok. Allah mula cabar. Fanfudhu. Mulari lah ni. La tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun boleh lepas. Kecuali orang yang dilepaskan oleh Allah. Gegak. Siapa dia tunggu di padang mahsyar, tunggu untuk diadili di sisi Allah. Lepas pada itu berakhir ke perjalanan dia, tak lagi. Siapa peringkat orang kafir sebut, ya laitani kuntu turaba. Allah dia kata, kalau ginilah susah sangat, jadi tanah lah mudah. Jadi tanah lah biar jadi mudah. Gak Allah mula alihkan manusia. Mana masuk dari syurga, dia masuk dari syurga. Hak mana kena terjun dalam neraka, dalam neraka. Yang perambat gitu dalam neraka. Bila masuk syurga, masuk neraka, khalidina fiha abada. Kekal. Siapa bila-bila dalam syurga, bila sebut neraka, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal juga dalam neraka siapa bila-bila. Ada lagi kau hidup lepas pada tu? Tak ada dah. Ada dah. Jemaah sekalian, dalam hidup kita ni, bila pintu ke akhirat ni, kita tanya, bila kita nak pergi ke akhirat? Malam pertama dalam kubur. Malam pertama ni dipanggil pintu awal ke akhirat Allah. Bila kita nak pergi ke akhirat, start daripada bila? Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat ni jauh lebih baik, lebih kekal. Allah sebut demikian. Dunia ni hatta hin. Allah sebut bila hidup atas dunia sekejap je. Macam memakan nikmat manis. Nikmat manis tu berapa lama? Metar je. Duk bibir, duk lidah metar. Dan masuk dalam tak ada dah nikmat tersebut. Ni dunia. Tapi akhirat dak. Manis tu siapa selama-lamanya kekal. Beza dia panggil demikian. Akhirat. Bila kita nak start daripada akhirat ni, hari pertama dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, masa itulah masa yang menentukan kita berjaya ke tak berjaya. Cuma alim ulama, dia sebut, bila masuk dalam kubur ni, ada 3 golongan je manusia. Hamba nak rekah yang malam ni, nak cerita. Kita masuk ni, ada 3 je keadaan, hak mula kita masuk. Sama ada, masuk dalam kubur, yang pertama, na'udzubillah min zalik, bila masuk tu, masuk dalam kubur tu junas lalu, serup bawah 7 tala bumi. Ni na'udzubillah min zalik orang kafir. Orang kafir ni kubur tu mula-mula masuk tu kan tak ada gau satu dah. Pakai dalam neraka lalu. Ni cerita orang kafir. Dan hamba tak percaya nak cerita orang kafir. Ada kumpulan yang kedua, bila masuk saja orang mukmin. Mudah-mudahan kita semua malam ni lah insya-Allah. Bila masuk saja, malaikat tanya soalan. Ma rabbuka? Lepas pada start bila ni? Start daripada orang dah ke bumi jenazah kita, sampai parah lutut je. Bila sampai parah lutut je, malaikat mula cacar depan muka kita. Malaikat mula perambat mayat kita, posa kita, haji kita. So je malaikat tak boleh perambat. Quran.
hak kita baca sebelum mana subuh. Innal Qur'anal fajr kana mashhuda. Quran aja. Hak tak boleh nak perambat. Gak bila tanya, apa tak perginya? Quran. Quran jawab, aku kena jadi pegawai bela pada orang ni. Allah arahkan aku jawab bagi pihak dia. Mu nak tanya soalan dia, aku jawab. Mu tanya soalan pada dia, aku jawab. Quran ni siapa? Alim ulama sebut. Quran ni ia orang baca sebelum mana subuh. Setiap pagi, dia sebelum mana dia mati, sebelum mana subuh tu dia baca Quran. Innal Qur'anal fajr kana mashhuda. Dasar pada ayat tersebut. Tanya je soalan. Ada seorang hamba Allah tanya soalan. Ma rabbuka? Ma rabbuka tu kan? Masuk lalu ruh ni dalam tubuh ada kita ni. Masuk tu dalam satu riwayat kata sampai parah kepala. Ada satu riwayat sebut masuk sampai ke dada. Ada satu riwayat sebut rapat ke bawah perut. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, rasa macam hidup atas dunia kau? Rasa macam hidup atas dunia?" Rasulullah sebut. Rasa macam roh ni masuk apa ke kepala. Bila mereka tanya, "Ma rabbuka?" Nganga mulut lalu. Orang mukmin ni dia nganga mulut. Dia jawab lalu, "Allahu Rabbi." Allahu Rabbi, kubur ni terbuka lalu. Paling-paling tidak seluas lebih kurang 70 hasta. Rasulullah sebut. Paling-paling pendek lah, paling-paling sikap ni. Bila dia Allahu Rabbi, kubur tu terbuka. Terbuka. Terbuka tu seluas mana? Lebih kurang 70 hasta. Lebih kurang 240 kaki. Tanya lagi. Ada orang tanya, "Wa ma nabiyuka? Wa man nabiyuka? Wa man dinuka? Wa man kiblatuka?" Wa ma. Tanya tu, dia pun jawab. Kubur dia keluar. Berubah jadi warna hijau yang cantik. Someh lalu kubur. Mudah-mudahan hamba harap supaya semua mari malam ni di kalangan ahli syurga insya-Allah. Terdoa. Berubah jadi warna hijau someh lalu. Bila berubah jadi hijau comel, rupuk tu tumbuh lalu. Rasulullah cerita ni dalam kitab, dalam hadis-hadis hamba ringkas yang malam ni nak sebut ni. Berubah ni kubur tu, rupuk tu tumbuh, rupuk ia warna hijau ia comel ni. Hujung jatuh tu nampak tepat dia dalam syurga. Nampak tepat dia dalam syurga. Gak malaikat bau wangi semerbak ni, bau wangi daripada wangian raihan. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah. Wangian raihan daripada syurga ni bau semerbak. Malaikat pegang jenazah orang mukmin ni, heret rapat di dinding. Bila letak di dinding kubur tu, melurup kain kapan ni jatuh. Kain kapan tu jatuh. Bila jatuh je, malaikat tanya pada orang mukmin, Allah suruh tanya mu, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Tiba-tiba orang mukmin jawab, tak saya hidup. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab nak hidup mula. Tak ada. Orang mukmin jawab, tak saya, cukup dah. Tak saya dah. Apa yang tak saya hidup ni? Sakit mati tu terbawa sampai dalam lubang kubur. Tanya, apa yang tak saya hidup mula ni? Nampak dah tepat dalam syurga ni. Tepat dalam syurga. Nampak dah. Tak ada seorang pun orang mukmin ni dia sebut dia nak hidup mula kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid jawab, ya nak hidup balik. Apa? Tika peluru tembus tubuh tu, masuk tubuh tak terasa ke satu. Orang mati syahid bila kena pacung kepala dia, kena tusuk dengan pisau, kena rodok dengan tubuh badan dia, tak serang ke satu. Tak ada sakaratul maut bagi orang mati syahid. Ada pun orang mukmin bertanya pada dia, nak hidup balik? Tak saya dah. Gak malaikat tanya. Lepas tu dia kata, aku nak duduk tepat dalam, ya Allah dah sedia dah tepat. Gak duduk mata tu bunyi macam bunyi lebah gitu. Bunyi gung. Dia tanya malaikat, bunyi apa tu? Mari kau rapat bunyi. Kata malaikat, nampak kelik macam kuning. Hak malam ni duk kelik, mari tu kau dekat, kau rapat. Dia tanya malaikat, gapo ni malaikat? Malaikat jawab, ni ruh-ruh mereka yang telah mati, ya sebelum daripada kamu, mula nak mari ziarah pada diri kamu. Hari pertama lagi dalam kubur orang mukmin. Bila dia pemari kau dekat tu,
Lalu dia bunyi suara roh-roh tu kecek. Dia kata biar dulu, biar. Dia baru mati tu, penat mati tu, tak habis lagi tu. Gak dia pun jawab, "Dak, tak penat. Cuma mari tengok ni," dia kata. "Mari tengok ni. Tengok ni kain kapan ni," dia kata. Kain kapan ni dia kata, "Tahu tak siapa maka kaku tadi? Hanya aku yang paling soleh. Maka comel genema," dia sebut. Rasulullah sebut setiap mukmin dia akan berbangga dengan kain kapan yang dipakai oleh siapa yang pakai, lagu mana cara dia pakai. Jangan buat sebuah mudah kita bila orang mati ni kita lipat gupa gitu ya, jangan. Biar pakai kemah comel, kerana setiap jenazah ni dia akan berbangga dengan kain kapan yang dipakai oleh siapa yang pakai pada diri dia dan bagaimana cara dia pakai. Kemah tak kemah, cara dia makan ni sini. Dia tunjuk. Acu tengok ni. Dia mau tahu tak siapa je Tok Imam maya jenazah kawal tadi? Anak amba hak paling soleh. Dia jadi Tok Imam tadi. Dia mau tahu tak kawal turun tadi. Siapa je turun je sambut? Anak amba hak paling soleh. Dia bangga ni, suka ni. Mula pakak tanya, "Lagu mana weh? Orang rumah hamba nikah lain dah ke tak?" Mula tanya, "Lagu mana weh betik belakang rumah hamba? Masuklah ke tak?" Tanya sosok, benda-benda kecil pun dia tanya. Dalam kitab dia cerita siapa ayah itik pun dia tanya. Masing-masing sebut cerita-cerita. Suka tak suka ni, tak seru suasana, suka ni pakak badi tanya. Akhir habis dah selesai tanya khabar semua, roh ni lonjak terus, naik ke atas lagi. Roh orang mukmin semua lonjak naik ke atas, dan disebut dalam kitab berada pada 99 tempat yang Allah sediakan bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan selagi golongan. Hak hamba nak besar malam ni hamba nak sebutnya, ada selagi golongan. Golongan ni hak golongan nyesal. Hari pertama masuk dalam kubur, mari nyesal lalu. Hak hamba baca ayat-ayat di awal-awal tadi, letak je jenazah tu. Tak ada malaikat tanya lagi soalan. Malaikat tak ada tanya soalan lagi. Dia sebut dah malaikat. Malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, mun tolong aku Tuhan, aku nak hidup mula. Aku nak hidup balik. Enggak nak apa? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak mula amalan soleh, aku tinggal. Enggak malaikat, tak ada dah malaikat kata. Kalau mu jangan harap mu boleh hidup balik. Ni mula ni aku nak tanya soalan. Tanya lalu soalan. Ma rabbuka. Tanya ma rabbuka tu kan? Ruh tu masuk lalu. Tenganga mulut ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mulut dia tenganga. Bila tenganga mulut dia bunyi. Kak. Bunyi ni nak sebut, nak jawab Allah tu tak boleh. Tak boleh nak jawab. Bila mereka ulang balik, ma rabbuka kali kedua. Ma rabbuka kali kedua tu bunyi kak. Nak jawab tak boleh. Jangan tebang weh, jangan tebang. Hamba nak sebut tak mudah nak jawab. Jawab ni bukan jawab dengan hafalan, tapi jawab dengan amalan. Lagu mana kita hidup atas dunia ni dengan Allah, lagu itulah kita jawab dalam kubur esok. Hamba nak sebut ada lah sebab. Apa yang jadi lekat tu? Tak boleh nak jawab ni. Di antara sebabnya, ulama-ulama kata tak yakin dengan Islam. Hidup ni jangan tak percaya dengan Islam. Kita orang Islam tapi tak percaya ke Islam. Logik tak logik? Tak yakin dengan Islam. Antara sebab lagi ulama-ulama sebut, nanti hamba sebut pas ni nak sebutnya. Bapa di antara sebab tak boleh nak jawab. Bunyi lekak. Bila tanya lagi, ma rabbuka. Ma rabbuka kali yang ketiga tu, tak boleh jawab juga. Kak. Pong lalu. Pong tu. Rasulullah kata, gelai dalam bumi ni, 7 tala bumi. Masuk rapat. Rasulullah ambil jari ni, rapat jari ni. Kemudian Rasulullah tunjuk, tulan ni dengan tulan ni masuk rapat. Kemudian timbul balik. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Ulah. Duk tunggu ni, mana doa anak aku ni? Mana orang boleh tolong aku ni? Mula duk meraung dalam kubur ni, duk meraung, duk minta tolong. Allah sajalah tahu. Bapa yang jadi gini ni? Kalau ditanya kita lah, bapa yang mari nyesal ni?
dalam kubur. Dalam ayat Quran, Allah cerita, ada 3 golongan manusia hak mati, orang gini. Kumpulan yang pertama disebut dalam surah An-Nisa. Ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ada di kalangan orang Islam ni, dia mati ketika mana dia buat khianat ke diri dia sendiri. Kita kata ada kau ustaz, orang mati buat khianat ke diri sendiri. Dia tak buat khianat kau kan? Tapi dia buat khianat ke diri dia sendiri. Kata-kata ada kau? Ada lah, ramai benar orang kita ni. Orang buat khianat ke diri sendiri. Kan ada kan mak-mak dia puji anak dia kan? Ustaz, anak hamba agak joruh lah. Nipu dok, curi dok, zina dok, minum arak dok, maya pun dok. Maya pun dok, tutup aurat pun dok. Sebab dok dalam hidup. Dia tak buat khianat kau kan? Tapi dia buat khianat kau diri dia sendiri. Orang kita ni buat khianat kau diri sendiri ni ramai mana di kalangan kita. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang buat khianat kau diri dia sendiri. Siapa buat khianat kau diri sendiri? Orang dengan bel dia tak main mayat. Dia buat khianat kau diri dia sendiri. Dia tak boleh sebut, ada muka tu email aku tak pergi mayat. Dia kena rayak, ada muka aku tak pergi mayat. Dia kena rayak gitu. Kerana dia buat khianat kau diri dia sendiri. Siapa buat khianat kau diri sendiri? Orang yang tak boleh baca Quran. Hamba ulang banyak kali mana-mana pun. Kalau ada ayah-ayah, ibu-ibu yang tak boleh baca Quran, pastikan umur kita ni panjang-panjang dia tak mati-mati. Jangan widai mati. Kalau ada di kalangan kita mati, di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, mentah lagi soh-soh tak lepas dia ngadap depan Tuhan. Tak percaya cuba terang mati, tak percaya. Nak tahu lepas kau tak? Masuk kubur je, malaikat tanya lalu. Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Gak muat gapo atas dunia. Muat gapo atas dunia. Hidupmu ni sibuk benar ni, siapa baca Quran pun tak boleh. Mu nak pergi mana dalam hidup? Malaikat tanya je. Mu hidup tu heavy kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun mu hidup. Gagak tak boleh baca Quran. Mu duk akan nak kau siapa? Kan nak kau diri sendiri ya. Dalam hidup. Tak boleh baca Quran ni nak pergi mana dalam hidup? Tak malu kau kita dengan budak hok kecil umur 7 tahun boleh baca Quran? Tak malu kau kita dengan budak di Indonesia tu kan? Jalan pun tak boleh, kecek pun tak boleh. Langit pun tak ada. Dalam mulut dia langit pun tak ada. Tapi ngapa 30 juzuk Quran? Tak malu kita. Kalau tak malu pada orang pun malu kau pun bolpen lah, bolpen. Ada ke bolpen lah ni, tunjuk tubik suara, tunjuk tubik suara. Kan ada kan? Kau tunjuk tubik suara Quran, tunjuk tubik suara Quran. Gak kita ni orang kau bolpen kita ni. Siapa tak boleh baca Quran? Apa yang tak boleh baca Quran? Kalau tak boleh baca Quran, mari jumpa dengan AJK Masjid ni. Royak lalu pada AJK Masjid. Hamba ahli Qaryah Masjid ni. Hamba tiuk. Saat tiuk. Hamba akut lah kalau mati tak boleh baca Quran. Riba Quran ni peluk Quran. Jalan dengan Quran. Jalan orang tanya apa jalan bawa Quran. Hamba tak boleh baca ni, hamba tak boleh baca. Royak kau orang. Biarlah kita malu atas dunia, jangan malu dalam kubur esok. Malu dalam kubur esok tak padai pada diri kita. Royak. Mari jumpa dengan AJK Masjid. Tolonglah hamba tak boleh baca Quran. AJK Masjid ni umum. Hari Jumaat enggak umum. Siapa lagi ahli Qaryah kok lanah ni hak tak boleh baca Quran? Boleh tak boleh baca Quran? Tolong daftar. Hak mana boleh baca Quran? Tolong daftar. Pelanggar demo ni. Jadi adik-beradik di antara satu sama lain. Buat majlis persaudaraan Islam di kalangan kita. Jadi adik-beradik di kalangan kita. Royak molek pada AJK ni. Hamba tak boleh baca Quran, tolonglah. AJK pula jangan pula jawab. Bertenang. Sebenarnya hamba pun tak boleh baca juga. Jangan jawab gitu. Buat malu company. Jadi AJK pada apa Quran pun tak boleh baca. Buat malu lah kita dengan Allah. Nak sebutnya, ni wak kena ni. Wak kena. Kau diri sendiri. Siapa wak kena kau diri sendiri?
Dalam hidup ni ramai orang kita hok minum arak, minum air ketung macam tu. Buat kena kau diri sendiri. Jangan buat kena kau diri sendiri, jangan buat kena. Masuk dalam kubur, malaikat tanya lalu, qalu fima kuntum? Bapa yang mati gini? Mati gini ni bapa? Mati dalam keadaan anak tak tutup aurat. Natu hak boleh tak tutup aurat. Qalu fima kuntum? Bapa mu mati gini ni? Malaikat tanya. Dia jawab. Tak tahannya dia jawab. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami ni atas dunia tak ada arah dah, tak ada belaka. Sibuk, malaikat sibuk. Malaikat tanya balik. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Mu ingat kau Tuhan buat sepik sangat kau bumi tu. Bumi tu tidak kau Allah buat luah litar dalam hidupmu. Fatuhajiru fiha. Bapa yang mu tak pergi cari orang nak belajar, nak tupai ilmu dengan demo. Gini malaikat jawab, faulaika ma'wahum jahannam. Tempatmu Tuhan sedia dah dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat sudah dalam hidup kami. Ni kumpulan yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Allah cerita, hak orang mati nak hidup mulan. Sebut ni, hari pertama dak dalam kubur tu, duk ulan dah. Malaikat tolonglah, malaikat. Royak kau malaikat ni nak hidup balik. Bila dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44 ni Allah cerita, ada jenis manusia ni, orang Islam ni, falamma nasu ma dzukiru bih. Ada di kalangan kamu ni, tika mana Allah beri peringatan pada diri dia buat tak reti je peringatan Allah. Allah buat peringatan kan. Hak terbesar hak kita kena COVID. COVID ni pelik orang kita ni. Takutnya dengan COVID. Tak pernah kita mikir maya kena jarak-jarak sebelum daripada ni. Tak pernah kita mikir tak boleh nak salah antara satu sama lain. Pak kita ni pula pakai face mask. Orang tanya bapa pakai face mask. Bapa yang tak boleh nak salah. Bapa yang kena maya jarak-jarak di kalangan kita. Pernah satu ketika masjid pun tak boleh mari kita. Dia jawab, takut jakit. Takut kena penyakit COVID. Mengerti ni takut kena COVID. Tapi mu tak jadi takut perangai jahatnya syaitan. Pelik orang kita. COVID tak nampak, syaitan pun tak nampak. Tapi bapa je syaitan dia biar jakit. Tapi COVID dia takut kena jakit. Syaitan pun tak nampak juga. Jahat COVID mati kita. Jahat syaitan masuk neraka kita. Hak bapa ya orang kita dia tak pernah royak. Jarak dengan syaitan. Jangan dekat dengan syaitan. Padahal dalam Quran ada ajar dah. Jangan mu dekat. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh yang paling nyata dalam hidupmu. Walaupun mu tak nampak. Ada kementerian agama kau siapa kau tolong lawan kita. Jangan dekat dengan syaitan, jangan dekat dengan syaitan. Jangan jakit dengan syaitan. Tak ada. Kita dah sibuk. Jangan kena COVID jangan kena COVID. Mu tak pernah nak ambil pengajaran dalam hidup. Orang kita kan, kapal terbaik lah. Tak jumpa pahala ni. Ada kita nak ambil pengajaran? Tak ada nak ambil pengajaran. Ni Allah sebut, ada di kalangan kita ni wak degil wak tolu dalam hidup. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ada manusia ni, dia jenis taib, dia tak cara langsung segala peringatan Allah dalam hidup dia. Ketika tu Allah kata, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka segala pintu maksiat hak dia nak buat. Ada orang yang dia tak maya tapi rezeki dia banyak. Kita jadi heran apa dia ni. Dia tak maya, kita ni bekok dai-dai maya. Ya dia tak maya. Ada orang yang zakat pun tak pernah tubik. Ada orang masjid pun tak pernah mari. Mari gaya. Tanya maya gaya, mari duk depan pula tu dia. Nak sebutnya, orang khutbah gaya tu dia maya sunat. Siap orang turun khutbah gaya tu, dia
orang salah tu dia mari tanya Tok Imam. Apa Tok Imam tak mayat ke hari ni dia tanya. Dia ingat ke orang siap dah mayat lama dah siap mayat. Dia kata, Tok Imam kata mayat dah tadi. Bapa? Sekali kan mayat lepas pada khutbah. Nak sebutnya lama tak pernah mari mayat. Kata Tok Imam, mayat awal kan raya ni mayat awal. Dia kata bila tukar dia tanya. Bila tukar? Nak sebutnya dia hidup dalam keadaan tak malu, tapi kita tengok tubuh badan tegak, tak sakit. Duit ni banyak duk bagi ke orang. Pelik kita. Mayat dok. Ada orang tutup aurat pun dok. Tapi jodoh ni ada sama. Nikah cerah. Kita ni puas mandi bunga, tak jumpa-jumpa bunga dia panggil. Pelik kita, apalah susah kita mau kita. Mu jangan susah. Allah sebut, mu jangan susah. Ngajar aku buat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka segala pintu maksiat dia nak buat. Kita jadi pelik. Dia ni, kalau suruh band tak ada suara lalu. Kalau suruh karaoke, pagi boleh karaoke. Pelik kita dengan orang gini. Allah kata, mu jangan pelik. Ngeli aku buat. Sengaja aku buat ni. Nak suruh, dia ni rasa suka. Dia panggil istidraj dalam hidup dia. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Siapa dia suka sungguh, tengok aku. Mayat dak, gapo dak, minum arak, tak mabuk, zina, tak mari nyakit, gapo dalam hidup aku, judi dalam hidup aku. Aku buat belaka dalam hidup. Tak kena ke satu, katanya dia. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Siapa dia suka sungguh dengan gapo dia buat tersebut, akhaznahum baghtatan. Aku getak nyawa dia tengah-tengah dia dalam keadaan gitu. Mati dia masuk dia kubur, fa izahum mublisun. Dia ngadak depan Tuhan tu, tercengang-cengang dia, Allah mati aku, mati. Mati aku ngadak depan Allah. Allahu akbar. Jangan. Ada dah orang kena ni, tengah buih mulut dia dengan arak, gong mati dia. Tengah-tengah dia lawan orang lain, mati dia. Tengah-tengah dia buat khianat. Tengah-tengah dia ni rasa suka dia dengan maksiat dia. Allah mati dia tengah-tengah dia buat maksiat. Mati dia. Masuk dalam kubur. Allah, malaikat, wa ya Allah, kau Tuhan aku nak hidup mula. Ni kumpulan kedua. Kumpulan ketiga, Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Ayat 103, rapat 105. Allah cerita. 106 dalam surah Al-Kahfi. Allah sebut. Hati kamu belajar di Mesir dulu. Bila siapa yang ketiga ni, Tok Guru ambil tiuk. Tiuk sak. Dia kata, yang ketiga ni boleh jadi kita kot. Dia sebut. Boleh jadi aku kot. Dia sebut. Gapa? Allah sebut. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, mu sebut ke umatmu tu, ada orang mati masuk kubur, tak jah jenazah dia, tengok belakang depan kiri kanan, atas bawah, kosong amalan dia menghadap depan Tuhan. Tak ada gol satu. Mu sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umatmu bila masuk dari kubur, tengok kiri kanan belakang depan, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tak ada gol satu. Dia tak mayat kau, dia mayat, tapi mayat dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak puasa kau, dia puasa, tapi puasa dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak buat haji kau, tiap-tiap tahun dia buat haji, tapi haji dia tak diterima di sisi Allah. Bapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia biar sepanjang perjalanan hidup dia sesat perjalanan hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia ingat amalan dia tu comel hak dia tu membuat. Tapi ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tiba-tiba dia puncanya dia tak percaya terhadap pertemuan dengan Allah, dia kafir terhadap, dia tak percaya dengan ayat-ayat Allah, fahabitat a'maluhum, hancur lebur amalan-amalan dia, fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Bang di akhirat Allah tak timbang langsung amalan dia, akhirnya dunia terus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, nak buat lagu mana? Kalau kita masuk dalam kubur, tengok belakang depan kiri kanan kosong amalan kita, nak buat lagu mana? Macam kita turun kapal terbang, turun,
Di negara hak kita tak pernah sapa. Katakanlah kita turun di Korea Utara lah, misal contoh. Tak pernah kita sapa di Korea Utara. Kecek bahasa dia pun tak reti. Turun-turun, immigration tanya. Pasport mana pasport? Pasport mana? Kita selut poket kanan, poket kiri, belakang depan, atas bawah, tak ada. Pasport tak ada. Beg duit pun tak ada. Tak ada nombor satu. Kosong. Allahu Akbar. Nak buat lagu mana? Tika tu nak sebutnya immigration nak terlibat tanya. Mana kak? Pasport mana pasport? Beg duit mana? Handphone mana handphone? Hanya kita. Lagu mana tika tu kita? Nampak muka jong 6 tu. Dia mikir ke? Habis aku. Tu baru atas dunia baru. Ni bukan atas dunia, ni turun dalam kubur. Nak turun tak saya turun, mereka turun. Diturunkan. Tika ngadak depan Allah, mereka kata tak ada. Kosong amalan. Bapa yang kosong farahna sekian. Hamba nak sebut sikit. 2-3 benda lah. Antara benda yang menyebabkan kita jadi kosong. Yang pertama kerana tak yakin dengan Islam. Hamba sebut awal-awal tadi. Jangan tak yakin kita dengan Islam. Kita orang Islam dah kan? Bapa percaya ke nasionalis lagi bapa? Kita orang Islam dah kan? Bapa percaya dengan sekularis lagi apa? Kita orang Islam dah. Bapa dalam Islam ni tak sempurna lah. Orang Islam ni kena yakin dengan Islam lah dalam hidup. Ni hidup. Hamba tak percaya ke Islam. Lepas tu, hamba percaya ke orang kafir lagi dia sebut. Dibandingkan dengan Islam. Orang kita ni tak percaya dengan Islam ni. Kita tanya, anak tak ingat tata anak belajar Quran ke? Dia tanya balik. Ada masa depan ke? Dia tanya. Orang kita ni. Lepas tu atas anak mana? Hamba rela atas anak ke sekolah sekular. Dibandingkan dengan sekolah agama. Tak sihat anak sekolah agama. Tak sihat. Apa? Tak ada masa depan. Tak ada masa depan. Logik tak logik dalam hidup kita. Gak atas ke sekolah. Hamba tak nafikan sepenuhnya, tidak. Tapi, ya kita atas anak pergi ngaji sekolah sekular tu, bila-bila dia belajar tu, habis masa je. Dia tua, dia tak guna-guna pun dia belajar tu. Dia tua, tengok kita lah ni lah. Tengok kita lah ni. Tika muda-muda dulu duk ngaji, duk belajar di sekolah menengah. Belajar pendidikan jasmani. Nak suruh sihat tu ada. Tua-tua ni kena kecil manis juga kita ni. Nak sebutnya belajar tu kat kita ni. Tak mudah dah kita ni. Dan nak sebutnya, hak kita kena guna, kita tak belajar. Hak kita tak kena guna, kita dah sibuk belajar. Hak kena guna kepada Quran. Quran ni, ramai mana orang kita tak boleh baca Quran? Tak boleh baca. Tehah pun tak betul. Tehah pun tak betul ni. Di kalangan kita ni, Aceh panggil, Tok Imam panggil. Panggil sore-sore mari ngadak dengan Tok Imam. Aceh baca Fatihah ya. Ramai mana orang kita tak lepas? Tak lepas. Tu Fatihah je baru tu. Siapa orang rumah, orang perempuan ni sibuk ngadu kambak sebut, Ustaz, tolonglah Ustaz royak sikit biar orang lelaki ni belajar agak Fatihah ni. Mayan ngapa Quran dah lah malah dah ni sebut. Quran kalau mayan dengan dia tu, siapa wala dhalin amin tu, katanya orang perempuan boleh agak dah dia baca. Ni inna a'taina, ni inna a'taina dia sebut. Enggak kita pun baca inna a'taina kal kausar. Hak duk belakang tu kata dah dia kata. Ayat tu lah, jok mula nikah pahala ni, duk ayat tu je baca. Ada kita nak menambah dari hidup kita. Fatihah tak boleh baca. Suk-suk tak boleh jadi tak imam. Mari jumpa dengan hamba ni. Wak mari air tawar. Ustaz, wak tolong wak air tawar Ustaz. Wak siapa ni? Wak kotak lelaki hamba Ustaz. Bapanya. Dia nak suruh dia jadi imam maya Ustaz. Imam masjid mana? Tak, maya rumah dia tu. Maya rumah. Tak pernah ke jadi imam? Tak pernah Ustaz. Berapa lama dah nikah? 27 tahun dah nikah. Tak pernah jadi jatuh imam. Bapa? Tihar dia tak betul Ustaz. Tihar dia tak betul. Lepas tu tak pujuk ke dia? Tak pujuk. Pujuk Ustaz. Pujuk. Lama-lama dia sebut ke hamba. Demo lah jadi tu imam. Dia sebut. Kita pula kena jadi tu imam dia sebut. Nak sebut tu kata ke habis dalam hidup. Hak kita belajar dulu. Kita habis belajar. Kita tak guna-guna. Hak kena guna, kita tak belajar.
Orang kita tak yakin dengan Islam. Gak hamba sebut, kalau kita tak boleh baca Quran, kita nak pergi mana dalam hidup kita? Macam orang naik kereta, tak boleh baca signboard jalan. Dia nak pergi mana? Tak jumpa jalan dalam hidup dia. Dia tak boleh baca peta jalan, tak boleh buka Waze, tak reti dalam hidup dia. Dia nak pergi mana? Gak kita nak pergi ke akhirat Allah. Antara benda yang kita nak pergi ke akhirat Allah, Quran kena ada pada diri kita. Orang kita tak yakin dengan Islam. Dia pergi ke bank tu, pegawai bank tanya nak buka akaun cara Islamik ke cara konvensional. Dia tanya balik pegawai bank tu, mana hak untung? Dia tanya. Mana hak untung? Pegawai bank tu kaya ada. Ni cara Islamik, ni cara kafir senang syaitan. Dia tanya boleh, mana hak untung? Tak yakin. Orang kita mana yakin dengan Islam? Tu belum lagi dalam politik. Politik ada ke? Politik Islam dia kata. Politik suku, agama suku lah ustaz. Dia mengajar ke ustaz pula. Nak sebutnya tukar takih habis dah kan. Ustaz cerita bab ni boleh lah. Cerita bab politik tak sah. Dia sebut. Kat kita tanya, patut Nabi tu? Nabi mengetah negara Madinah tu. Kalau tak guna politik, dia guna gap. Rasulullah ajar pada kita, semua hidup kita ni dengan Islam. Kalau kita tak percaya dengan Islam, dekat nak mati ni, nyogoget hati kita. Goget hati kita ni, gerak, tak yakin dengan Islam. Mari syaitan nyaman mula ayah kita tu, sebuti muka ayah kita. Sebut lalu, anakku, mu jangan mati dalam Islam dah. Mati sekali dengan Abah. Abah dulu, jaga mu kecek-kecek dulu, siapa mu besar, Abah mati dalam Yahudi. Kalau mu nak selamat, mu mati sekali dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Gak kita cuba nak ngucap. Nak ngucap ni, orang duk dengar ni orang ngucap, orang ajar ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak sebut ni. Imam Ahmad bin Hanbal dia sebut, ketika mana kita sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah, ada orang duk ngiling pala. Dia bukan ngiling pala kamu, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dia sedang ngiling pala ke syaitan. Syaitan duk mari di sebelah kanan ni, duk nyaman menjadi mulhayah. Kita pula tengok, ketika kita ajar dia, ngucaplah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun ngiling pala tu, kita pula sebut. Jahat benar dia. Nak mati pun ngiling pala lagi kita sebut. Jangan. Dia duk cara ke syaitan. Syaitan duk pujuk dia. Bila dia nak ngucap juga, mari syaitan sebelah kiri. Nyaman mulut mak kita. Sebuti muka mak kita. Goyah buah dada ni, anakku. Dada ni pernah nyusul mu waktu mana mu kecek-kecek dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati sekali dengan Ma. Mati sekali dengan Umi. Umi mati dalam Kristian. Kalau mu nak sama, mu mati dalam Kristian. Tapi syaitan ikut lanah ni tuan-tuan. Syaitan ikut lanah ni tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan ikut lanah ni dia tak sebut mati dalam Kristian. Tuan-tuan tunggu mata lagi. Mata aja lagi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, mu matilah dalam Islam liberal, dia sebut. Mematilah dalam Islam nasionalis. Mematilah dalam Islam kapitalis. Mematilah dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni mati jelah. Sedangkan Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan widam memati kecuali saat mana memati betul-betul dalam keadaan Islam. Ni yang pertama Amr nak sebut. Siapa nak suruh kita jangan nyesal dalam kubur, tolong jaga hati ni biar kekal dengan Islam. Yang kedua, jaga ibadah kita pada Allah. Jaga maya, jangan tinggal maya. Susah lagu mana pun kena maya. Jangan celuk-celuk maya ni, jangan. Maya ni 5 waktu setiap hari. Ayah-ayah yang umur 60 tahun ke atas, ambo cadar ke duduk saf dia tamu. Tiap-tiap hari mari duduk saf tamu. Jangan berebut cari dinding-dinding tiap-tiap. Mari masjid, berebut duduk saf tamu. Ni tepat ayah-ayah ibu-ibu yes saf yang umur 60 tahun ke atas. Berebut kita duduk saf tamu. Tanda kita bersiap nak ngadap depan Allah. Mari pakai somel, kemah molek, hok 60 tahun ke atas tu pakai serban lagi. Biar kita tak gaji lagi pun, pakai serban. Orang kata apa pakai serban? Ni cadar untuk kalau mati esok. Dia sebut kain kapal kita dah ni. Ulama-ulama dia kau tua, dia pakai kain serban tu,
Jadi Kaisar, Kaisar Barian. Dia tanya, "Bapa tu?" Tu kain kapal dia sebut. Pakai sama dah pada tu badan. Bau wangi tu badan kita. Bau ahli syurga tu. Mari setiap kali mari masjid ni, biar nampak. Allah, ahli syurga mari dah tu. Pakat mari dah di kalangan ahli syurga, berebut di kalangan kita. Ni maya menjaga. Yang kedua baca Quran. Hamba sebut tadi. Yang ketiga zikir dengan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan selawat ni jangan berhenti. Loni ni mulut kita ni jangan berhenti zikir. Zikir pagi-pagi lagi. Pagi-pagi lagi sebut sekali je sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allah mu Tuhan aku, tidak ada Tuhan melainkan kamu. Khalaqtani, mu ciptakan aku. Wa ana abduka, aku ni hamba-Mu. Wa ana ala ahdika, aku ni dalam janji dengan-Mu ya Allah. Wa wa'dika, aku sedang tunai janji aku. Mastata'tu, supaya mungkin dalam hidup aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Jauhkanlah aku daripada perangai jahat yang aku buat dari tubuh aku ni. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Banyaknya nikmat hak-Mu ikat aku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, tapi saya aku balas dengan dosa yang banyak ya Allah. Faghfirli, ya Allah, mu tolong ampun dosa aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada orang hak boleh ampun dosa aku ni kecuali Mu ya Allah. Sebut ya kalimah ni sekali, tak ada asal, tak ada murid, tu tiba-tiba mati. Rasulullah sebut. Mati masuk kubur tu, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata, dia sebut kalimah ni, hamba sebut sayyidul istighfar mata tadi tu. Lepas ada murid, tak ada subuh, dia mati. Malam tu dia mati. Mati tu masuk kubur tu, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah ya dalam hidup, tapi kita tak buat. Saya dalam hidup kita ni, sayyidul istighfar. Kalau tak boleh juga zikir apa? Sebut Allah, 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 Allah. Bibir kita ni Allah, Allah. Jangan banyak lagi kecek hal dunia. Banyak kecek hal akhirat. Bila masa kita ni nak ngadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dalam masa yang sama, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang Allah turut serta buat atas muka bumi ni. Itu amalan yang disebut selawat. Allah suruh kita mayat, Allah tak sebut dia mayat. Allah suruh kita keluar zakat, tapi Allah tak sebut dia keluar zakat. Tapi bila Allah sebut kita kena selawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aku, Allah, kemudian malaikat semua selawat ke atas Nabi. Aku turut serta buat. Gapo membuat? Nak sebutnya amalan yang Allah turut serta buat dengan kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bibir kita tu selawat semua. 3. Yang keempat, hak ni hak besar pun nak sebut. Yang keempat, tolong alih semua harta-harta kita atas dunia ni ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta atas dunia ni. Jangan simpan. Hamba yakin jemaah-jemaah ni ada harta belaka. Tolong alih harta kita ni, jangan simpan atas dunia. Tolong hantar ke akhirat. Pakaian kita, rumah kita, kereta kita, tolong hantar ke akhirat. Jangan duk simpan kat atas dunia ni. Apa yang kita simpan atas dunia? Nak apa kita simpan atas dunia? Nak suruh anak-anak kita balas. Berebut harta ni. Kita duduk dalam kubur tu terseksa. Selagi mana tak selesai masalah harta kita. Kalau tuan-tuan nak suruh seksa dalam kubur, tinggal harta banyak atas dunia. Tinggal harta banyak atas dunia, biar anak-anak kita balas. Berebut. Lagi mana tak selesai harta saka, lagi itulah seksa kita dalam kubur. Siapa nak seksa mak ayah dia, balaslah balas. Balas harta saka ni. Jangan selesai pun tak apa. Jangan selesai, biar gitu ya. Tiap-tiap hari kita lalu tu, biar tak selesai. Dengan keadaan tak selesai harta saka. Lagi mana tak selesai harta saka tu, lagi tu seksa orang dalam kubur. Jangan terbaik-main, jangan terbaik-main. Hamba sebut, hak ni kena selesai molek. Belum kita mati ni, panggil belakang anak-anak kita. Mari. Royak ke anak kita. Abah, umur 60 lebih dah. Mak pun 60 lebih dah. Royak ke anak kita. Abah mati, mak mati, harai pokok membalah.
Jangan berebut harta. Ambil gear masing-masing. Wih lalu. Dia panggil hibah. Wih. Ambil 10,000 seorang. Kalau ada tanah, ambil gear tanah seorang-seorang. Rumah ni, tapak rumah ni, jangan siapa dia usik. Jangan siapa dia usik. Rumah ni abah ngemok nak pergi ke akhirat. Mung ada belakang dah rumah masing-masing. Tok lelaki masing-masing beli belakang dah rumah masing-masing. Anak-anak datang cari sendiri rumah masing-masing. Nak sebutnya, rumah ni abah dia cari, mak yang cari. Nak buat gimana? Nak pergi ke akhirat. Lagu mana cara? Mari jumpa dengan AJK Masjid. Jumpa dengan Tok Imam, royak Tok Imam. Tok Imam, hamba mati, orang rumah hamba mati, rumah tu, tapak rumah tu, hamba wakaf ke masjid. Hamba wakaf ke masjid. Masjid pula, bila kita mati, masuk dalam kubur, jumpa balik rumah kita. Comel lagi daripada atas dunia ni. Tak percaya cuba teramati sekali kita percaya. Jumpa Allah, beruntung kita, dah kita sebut. Tok Imam pula, AJK Masjid pula umum hari Jumaat. Kita ada rumah tu. Rumah nampak besar-besar rumah tu. Orang tuan dia baru mati, dia wakaf. Kereta dia wakaf. Rumah dia wakaf. Barang-barang dia wakaf. Belakang ke masjid. Jadi kita sebut, kita nak jual. Rumah tu harga dengan tanah tu 900,000 dah. Kita sebut demikian. Tapi kita tak jual 900,000. Kita nak jual 400,000 ya. Harga 200,000 lagi tu, siapa beli, dia kena mari mayat jemaah di masjid. Bila dia mati, dia wakaf mula ke masjid. Dia tak memiliki, dia panggil. Sepanjang dia hidup, dia boleh duduk lah atas dunia. Tapi nak sebut, akhirnya, duit masjid ni banyak sama. Mudahlah pada diri kita. Nak buat gotu, nak buat pagar, nak buat ni, nak buat banyak lagi hal kita nak buat ni. Pada diri kita ni. Enggak semua di kalangan kita pakat mari ni. Hamba diberitahu oleh Tok Imam tadi, kita nak buat pagar, nak buat tar jalan sikit tu, 50,000 je nak. 50,000 je nak. 50,000 ni kalau pakat 5,000 seorang agak. Cari 10 orang, cari 20 orang aja. Boleh dah 50,000. Gak nak buat untuk masjid. Rasulullah kata, siapa yang bina rumah Allah walau sebesar sarang burung je. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina sebuah istana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Enggak apa-apa kita tak berebut. Masjid ni halu orang hak mati dah ni, hak dia wakaf, dia demo diinfak sebelum daripada ni, dia boleh rasa dah nikmat, sedapnya. Hak malam ni, ramai mana mari malam ni, pahala dalam kubur untuk diri dia. Enggak kita pun gitu jugalah. Bekalan kita ni biar banyak dalam kubur. Ni sipai orang tanya, sipai buat gapo? Sipai untuk hari tua Ustaz dia jawab. Siapa hak ajan? KLSP Ustaz. KLSP ajan simpanan bekalan hari tua. Dia tua nak agak apa tu dia tua? Tua tak guna-guna pun. Ramai mana orang kita tua-tua duit simpanan dia 200,000, 300,000 dalam bank. Nak agak apa lagi ni? 20,000, 30,000 dalam bank. Nak agak apa lagi ni? Dia kata bekal Ustaz. Nak makan gapo lagi dalam hidup ni? Makanan gapo tak makan lagi atas dunia. Dalam hidup kita ni. Nak makan daging tomahawk, gigi tak ada dah. Nak makan daging, nak makan manis-manis, kecil manis dah. Nak makan shell out, kita ada go out dalam hidup kita. Nak buat apa lagi dalam hidup kita? Tolong bagi lalu. Bagi. Orang tanya ni bagi ni untuk apa? Sipai untuk akhirat. Kita kena ajar gitu. Hari Jumaat tu, kalau minggu ni RM10, minggu depan RM20. Minggu sekali lagi RM30. Biar kau banyak. Siapa kita mati? Menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barulah kita ni meningkat. Cara dalam hidup kita. Ni sipai. Siapa tua, nikah hak berlaku ni. Tua balik kapung. Buat rumah besar. Buat gapo rumah besar kita tua-tua. Siap je rumah besar, beli kereta besar pula dia. Tak puas hati lagi, bini besar pula dia. Masuk seminggu mati dia. Orang kota baru. Masuk seminggu je mati. Dah kereta baru boleh kau bini baru. Bini baru, habis dah, nikah dengan tok lelaki baru. Dah, betul-betul tok lelaki baru, duk bawa kereta baru ni. Duk raung kawasan kubur kita. Kita duduk dalam kubur tu tengok macam cerdah kata ni kita semua.
Nombor pelik dia ni macam Chen. Nak sebutnya kita. Duduk dalam kubur ni. Kalau kat dia raung jah tak apa juga, dia duk hon tu sakit hati. Bila dia duk pek tepi kubur kita ni, seru nak jadi hatu muklimah balik ke rumah je. Wak tak ada peda satu kita ni. Cari harta untuk orang. Lah ni cari mana masjid, mana rumah Allah, mana rumah anak yatim, mana sekolah tahfiz, mana bagi dia kita. Biar banyak sikit kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hidup kita. Rumah atas dunia dia dah, rumah di akhirat tak ada lagi. Rumah atas dunia ni confirm kena tinggal. Rumah di akhirat confirm kena pergi. Kereta atas dunia dia dah, kereta di akhirat tak ada lagi. Kena ada. Ni korban ni pula ni. Bunyi korban ni kak. Jangan buat kejut. Orang tanya, masjid umum berapa sogian? 800 sogian. Allah masuk. Tak boleh bagi 8 ke 800 dia. Nak sebut macam nak bagi lagi dia ni. Nak bagi ni. Jangan buat kejut. Kita kata, berapa sogian? 800. Hamba ambil 7 gian, hamba sogian. Biar kita sungguh sikit boleh jadi ni korban terakhir dah dalam hidup kita. Jangan kita jawab, tahun lepas hamba buat dah. Jangan nak jawab gitu. Hak tahun lepas lah. Hak tahun ni kita tak buat lagi. Dalam hidup kita ni. Biar sungguh dalam buat amal ibadah pada Allah. 2. Yang ketiga, dan yang akhir sekali, tolong jaga perangai. Akhlak kita yang pertama dengan Allah. Tolong taubat sama. Minta apa sama. Dari hidup kita ni, bibir kita ya Rabbi ufirli. Tuhanku maafkan aku. Allahumma ufirli. Ya Allah tolong maafkanlah aku ya Allah. Mulut kita ni sama sebut. Tu yang pertama. Yang kedua, dosa kita dengan mak ayah kita bagi orang lelaki. Ambo nak pesan benar ni termasuk ambo nak pesan ke diri ambo. Orang jatuh, tolong beringat molek. Kita ni mak ayah kita ni serati dengan kita. Serati mak kita, ayah kita, mak mentua kita, ayah mentua kita. Serati dengan kita. Kenapa serati dengan kita? Kita tak jaga dia. Tak jaga dia. Kita kadang-kadang kecak kasar dengan mak ayah. Cuba tengok molek kita ni. Tapi kita sibuk jaga hati siapa? Duk jaga hati bini kita. Bapa yang jaga hati bini ni? Kerana bini ni pula tak pandai nak jaga hati tok lelaki. Orang rumah ni, orang perempuan pun nak pesan. Jangan kecak kasar dengan tok lelaki. Jangan akak suara depan tok lelaki. Ibu-ibu kecak kasar dengan suami masing-masing. Hancur lebu amalan-amalan kita. Jangan kecak kasar. Jangan akak suara dengan tok lelaki. Akak suara dengan tok lelaki, habis amalan-amalan kita. Posalah siapa kuring sekalipun. Mayalah siapa lekok dari sekalipun. Tapi kalau kita ni kecak kasar dengan tok lelaki, tak ada jalan kita nak pergi ke syurga Allah. Duduk dalam kubur tu duduk merarung, nak hidup mula. Nak cari tok lelaki, nak cari mak ayah, nak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gitu dari hidup kita. Orang perempuan jangan kecak kasar. Jangan kecak dipanggil. Ada kadang orang lelaki ni belum nikah memang banyak mulut. Tapi dan nikah, mulut dia disipai dalam hati. Ni nyakit orang lelaki. Orang perempuan belum nikah tak ada mulut. Dan nikah, mulut duk mulut dia panggil. Bila mulut duk mulut, dia kecak sedap. Dia sebut tu kadang-kadang sengar. Tok lelaki tu serati dalam hati ni. Bila duk sipai dalam hati ni, tok lelaki ni kena nyakit. Nyakit ke apa? Nyakit takut kau bini. Dia panggil. Dia nipu mak ayah dia. Kerana nak jaga hati kau bini dia. Wak khanak tu wak khanak. Mula dia wak khanak. Nak jaga hati bini dia, rela nipu mak ayah. Lama mana orang kita buat gitu? Rela dia, mak dia tanya tak balik kau ni? Tak boleh balik mak. Bapa tak boleh balik? Dia janji dengan orang rumah dia ni. Dia nak pergi melancong, nak pergi jalan. Gak mak dia kata, mak nak melih lah, hayal 2-3 ekor, nak buat gola sikit, mu balik. Gak dia berjawab, tak boleh mak, ambo banyak kerja, tak boleh cuti gini. Padahal, dia janji dengan bini dia. Dia nak jelai. Cuti, mak dia pun tak buat lah. Bila tak buat tu, gak dia pun give cuti. Mak dia kata tak apalah, dah mu tak boleh balik buat kerja kan. Dia give cuti. Bini dia ni pula, give cuti tu ambil gambar. Post dalam Facebook. Post dalam Instagram. Tunjuk dalam TikTok. Gak kebetulan mak mertua dia ada TikTok juga.
Tengok anak jatuh aku nipu aku dah. Dia sebut. Ada anak-anak dia print screen tunjukkan mak tengok ni mak dia kata. Abang nipu dia kata. Abang nipu. Dia royak, dia kata dia ada kerja padahal dia pergi cuti. Dia pergi cuti dengan kad dia sebut. Mak kita pun serah gerak. Gak tika tu kita ingat kita mati boleh masuk syurga ke? Kalau kita mati, mak kita serati dengan kita. Boleh masuk syurga? Tak ada syurganya. Gak orang perempuan, tika mana kita kacak kasar dengan tok lelaki. Tok lelaki ni dia sipai dalam hati. Satu hari isteri mati, agak-agak boleh masuk syurga? Tak ada syurganya. Hak ni tolong minta maaf. Sebelum kita ngadap depan Allah, sebelum kita mati, badi minta maaf. Maaflah, minta maaflah, hamba salah dalam hidup ni. Pergi jumpa mak ayah. Mak ada serati tak dengan hamba? Mak kalau mak serati kat mak tolong maaflah hamba. Hamba takut benar kalau mati dalam keadaan mak serati dengan hamba. Hagi royak gitu dalam hidup kita. Mudah-mudahan bila kita boleh jaga ni, malam pertama kita tu dalam kubur berubah jadi comel secomel-comelnya. Mudah-mudahan demikianlah insya-Allah. Hamba minta maaf banyaklah, panjang sikit. Hamba tengok jemaah betul-betul belakang 7 kali dah hamba kira. Jadi mudah-mudahan malam yang baik ini Allah panjang ke umur kita dan Allah masukkan semua ada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.